اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Syukur Alhamdulillah, bersua kembali kita minggu ini di Mani FM dalam program Talaki Safinatun Najah mengguna pakai kitab Safinatun Najah. Hari ini hari Jumaat, setiap jam 6 petang kita akan sama-sama menimba ilmu pengetahuan dalam soal agama. Kita juga sekarang ini bersiaran langsung di Facebook Manis FM. Dan anda semua boleh kongsikan live tersebut bersama yang lain. Dan anda juga boleh kemukakan melalui Facebook Mani FM soalan-soalan yang berkaitan dengan tajuk pembicaraan. Dan anda juga boleh mendengar melalui MyTV saluran 726 dan secara online di aplikasi Sweet Plus. Semoga segala ilmu yang saya kongsikan dapat kita sama-sama amalkan. Jadi insyaAllah untuk minggu ini masih lagi membicarakan fardu ataupun rukun wudu yang ke-6, tertib. Masih lagi membicarakan rukun fardu ataupun rukun wudu yang ke-6. Yang mana dalam kitab Safinatun Najah ni dia ringkas sajalah. Tapi tajuknya lengkap. Kemudian saya akan perincikanlah. Saya akan perinci. Jadi seeloknya sidang pendengar ada selain daripada kitab Safinatun Najah, seeloknya ada jugalah buku catatan contohnya untuk mencatat pembicaraan huraian-huraian yang lebih panjang daripada tajuk yang ringkaslah tapi lengkap di dalam kitab Safinatun Najah. Kalau sidang pendengar menggunakan pakai kitab Safinatun Najah edisi Jawi, muka surat 4 bahagian kedua daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. As-sadisu at-tartibu. Terjemahan di bawah. Bermula yang ke-6. Bermula fardu ataupun rukun wudu yang ke-6 itu tertib. Tertib bersusun dimulai dengan membasuh muka serta berniat wuduk, kemudian membasuh tangan sampai ke siku, kemudian menyapu sebahagian daripada kepala, kemudian membasuh kaki sampailah kepada dua mata kaki. Itu tertib. Jadi tertib fardu wuduk yang ke-6. Satu laginya dipanggil muwalat. Muwalat ni sambung menyambung. Tidak berpisah lama daripada basuhan satu-satu anggota. Mualat hukumnya adalah sunat. Kemudian ketika membicarakan tertib ni, dalam kitab-kitab fiqh biasanya akan pergi kepada pembicaraan ketika berwuduk timbul syok, timbul ragu. Sama ada anggota wuduk yang terdahulu telah ditunaikan ataupun belum. Dibicara ketika membicarakan rukun tertib. Contoh minggu lepas saya sudah masuk bicara
Jadi untuk minggu ini ni saya lebih fokuslah kepada pembicaraan ni. Jadi minggu lepas selain daripada membicarakan syok ketika berwuduk, jadi banyak pergi kepada soalan-soalan yang lain yang kadang-kadang soalan tu dia tidak berkait dengan tajuk pembicaraan. Sidang pendengar, soalan-soalan yang tidak berkaitan ni boleh dikemukakan jugalah. Tapi di penghujung-penghujung, maknanya kalau tak sempat, saya akan cuba bicara di minggu akan datang. Cuma belajar berkitab ni, seeloknya fokus dahulu kepada apakah tajuk pembicaraan. Fokus dahulu kepada apakah tajuk pembicaraan. Itu cara belajar berkitab. Di cara belajar berkitab. Dia soalan-soalan ni terkadang program yang berbentuk soal jawab sahaja. Program berbentuk soal jawab sahaja. Itu program yang kita kata program tambahan. Biasalah Tutup Guru buat program tajuk di soal jawab agama. Itu sebagai tambahan. Tetapi yang lebih pentingnya, kita belajar berkitab fokus pada satu-satu tajuk. Kemudian kemukakan persoalan yang berkaitan tajuk pembicaraan. Cuma terkadang di kepala otak kita tu ada satu persoalan ataupun kita berhadapan dengan satu masalah. Macam mana masalah tersebut dari segi hukum agamanya macam mana, permasalahan yang sedang berlaku, maka perlu kepada menyoal yang mana permasalahan yang berlaku tu. Kalau kita tajuk kitab, bila jumpa tak tahulah, bila siapa pun tak tahu, itu soalan tambahan. Boleh itu soalan tambahan. Tetapi cara kita belajar berkitab, kita fokus pada satu-satu tajuk terlebih dahulu. Batu setengah-setengah guru ni, dia baca kitab masa yang diberi, kemudian fokus pada soal jawab. Ada kot seumpama tu. Adapun program Talqi Safinatun Najah ni lebih kepada fokus kitab. Kalau ada soalan-soalan yang berkaitan dengan tajuk pembicaraan, soalan yang berasingan, itu sebagai tambahan je lah. Kalau ada di kalangan pendengar yang ada permasalahan yang mendesak, boleh. Tetapi selain daripada kita duk fokus soalan mendesak tu, kita fokus lebih dahulu kepada pembicaraan. Pembicaraan yang sedang dibicarakan. Jadi sekarang ni, saya sebut dah minggu lepas, seeloknya pendengar ada catatan sendirilah. Sebab persoalan ni dia ada, kalau begini, kalau begini. Dia ada 2-3 permasalahan yang berbeza-beza. Kemudian saya akan pergi juga kepada persoalan syok ketika solat. Yang mana saya sebut tadi, ketika membicarakan tertib wuduk fardu yang ke-6, kita akan membicarakan persoalan mereka yang syok ketika sedang berwuduk. Mereka yang syok ketika sedang berwuduk. Begitu juga dengan ketika membicarakan tertib solat, rukun yang ke-13. Tertib wuduk, rukun yang ke-6 daripada 6 rukun. Tertib solat, rukun yang ke-13 daripada 13 rukun. Jadi berkaitan dengan persoalan syok ketika berwuduk, syok ketika solat, hukumnya sama. Sebab tu saya akan seiringkan, saya akan tambah. Nanti sampai bicara rukun solat yang 13 tertib, bicaralah syok ketika solat. Itulah nak sampai kepada rukun solat yang 13 tertib itu bila pun tak tahu. Tapi oleh kerana pembicaraan syok ketika berwuduk sama pembicaraan syok ketika solat, maka saya pun akan seiringkan kedua-dua.
Sidang pendengar syok ni 50-50. Ada pun saya was-was. Was-was jangan layan. Syok ni bukan was-was. Was-was ni malah lintasan. Syok ni memang di hati kita tu buat ke tak buat. 50 sebelah buat, 50 lagi tu tak buat lagi. Itu syok. Faham tak ni? Dia kalau kita zon di hati buat dah, maka hukumnya buatlah. Itu zon. Yakin ni 100%. Yakin 100%. Pasti kita sudah menyempurnakan tertib wuduk yang sebelum. Zon ni, buat dah. Tapi ada sikit-sikit keraguan tak buat lagi. Itu yang layang. Itu zon. Yang kita bicara syok 50-50. Ni. Satu yakin 100%. Satu zon. Zon ni bahasa Arab zonnun. Zon ni maknanya berat di hati sebelah buat dah. Menyempurna dah. Hak tertib wuduk yang sebelum. Maka hukumnya sudah menyempurnakan. Tapi mari dia rasa-rasa di hati. 10% ke 20% ke. Ke tak buat ni. Tapi di hati berat dah buat. Stop. Hukum pekohnya buat dah. Jangan duk layang. Hak mari di hati 10%, 20% tu. Mari lintasan sikit-sikit. Rasa sikit-sikit macam tak buat. Tapi lebih di hatinya buat dah. Maka hukumnya buat dah. Hak sikit-sikit mari keraguan di hati tu. Tu jangan duk layang. Bicara syok ni sidang pendengar kuat 50-50. 50% kemungkinan buat dah. Tertib wuduk sebelum, tertib solat sebelum. 50% tu mungkin dok lagi. Itu syok yang kita bicara sekarang. 50-50. Kemudian sidang pendengar, kalau sidang pendengar nak buat catatan, kena bahagi dua. Syok sebelum selesai berwuduk. Satu laginya syok selepas selesai berwuduk. Buat dua panoh tu. Dua panoh. Panoh ke macam nak buat lah. Dia ada tafsilan huraian berbeza-beza. Satunya syok ketika sedang berwuduk. Satunya syok selepas daripada siap dah. Sudah dah. Selesai dah berwuduk. Maka timbul syok. Sama juga. Syok ketika dalam solat. Syok selepas selesai memberi salam. Sudah dah semayang. Timbul syok. Dia gitu. Satunya syok ketika sedang berwuduk. Sama dengan syok ketika sedang bersolat. Satunya syok selepas selesai berwuduk. Sama juga syok selepas selesai solat. Kemudian sidang pendengar, kena fokus sikit lah. Tambahan pula persoalan syok ni benda yang jarang-jarang berlaku. Melainkan yang saya sebut mengelupasnya boleh berlaku lah juga kepada orang-orang yang berusia warga emas. Dia terkadang kesihatan pun tak comel. Dalam keadaan keuzuran, ingatan pun lemah. Ni dia banyak timbul syok ketika berwuduk, syok ketika bersolat. Lemah ingatan. Minggu lepas saya peringat dah. Bukan nyanyok. Nyanyok hilang ingatan. Dia tidak ada kewajipan dah. Yang saya bicara tadinya orang yang tua, yang uzur, kesihatannya tak comel, berserta dengan ingatan dia tak berapa kuat dah ingatan dia. Nyanyok hilang ingatan. Jangan duk capu. Hak sebut nyanyok tu cakap orang. Kalau kata beli barang tak cukup pun dikatakan nyanyok orang tua ni. Beli barang tak cukup. Beli barang salah. Suruh beli barang lain. Siapa ke rumah, barang lain dia awak balik. Dia beli barang lain. Tu pun nyanyok orang tua ni. Tinggal barang.
Nyanyok orang tua ni. Tu sebutan je nyanyok tu. Dia nyanyok ni hilang ingatan. Hilang ingatan. Tu nyanyok. Dia jadi kalau kita kata gok, jadi macam budak-budak. Jadi macam budak-budak. Dia nak menangis, dia menangis. Dia nak telanjang, dia telanjang. Macam budak-budak. Kita kata macam budak-budak. Itu dipanggil hilang akal. Tu nyanyok. Sekarang ni bukan lemah ingatan. Mungkinlah dalam wuduk dia, dalam solat dia, banyak timbul syok. Banyak timbul syok. Yang mana orang yang diuji seumpama ni, terkadang wuduknya, terkadang solatnya perlu anak-anak keluarga yang bimbing, yang atur. Buat ni, kena bimbing, kena atur, kena perhati tengok. Tu. Orang yang lemah ingatan. Seumpama ni lah boleh berlaku syok. Dan orang lain pun boleh berlaku syok juga. Orang lain pun boleh berlaku syok juga. Tapi nak ceritanya, biasa syok ni orang tua-tua lah sikit. Tua-tua ni bukan tua sangat. 5-60 pun kadang-kadang ada gangguan-gangguan tu boleh berlaku jugalah. Syok-syok di dalam melakukan amal ibadah. Jadi kita balik semula. Syok tadi yang pertama ketika sedang berwuduk, sedang solat. Yang kedua, syok tu berlaku selepas selesai berwuduk. Basuh kaki siap-siap dah. Selepas selesai solat, salam siap dah. Mari timbul syok. Satu. Kemudian sidang pendengar, syok ketika sedang berwuduk, syok ketika sedang solat. Sidang pendengar kena bahagi dua pula. Kena bahagi dua pula. Syok ketika sedang berwuduk. Contoh saya beri melepasnya, sebelum basuh kaki ataupun sedang membasuh sebelah kaki, timbul syok, kepala sapu ke belum. Yang biasa berlakunya macam mana sidang pendengar? Yang biasa berlakunya berwuduk selepas mandi. Berwuduk selepas mandi ni satu tubuh basah. Jadi sama ada fardu wuduk sebelum tu ditunaikan ataupun tidak, tubuh tetap basah. Adapun kalau berwuduk bukan sesudah mandi, boleh nampak muka basah, tangan sampai ke siku basah, kepala pun basah. Itu nyata. Biasanya berwuduk selepas sudah mandi, satu tubuh dalam keadaan basah. Satu tubuh dalam keadaan basah. Ini timbulnya. Jadi sedang dia membasuh kaki, timbul syok di hati dia. Kepala sapu ataupun belum. Itu syok ketika sedang berwuduk, yang saya datangkan satu contoh minggu lepas. Jadi syok ketika sedang berwuduk ni. Yang kedua, syok ketika selesai berwuduk, ketika selesai solat. Syok ketika sedang berwuduk ni, sidang pendengar kena bahagi dua pula. Sidang pendengar kena bahagi dua pula. Ni kata kena ada catatan ni. Dan kena fokus sedikit lah. Kena fokus sedikit. Kalau sidang pendengar mengikuti Radio Money FM, sedang memandu contohnya, tak boleh nak buat catatan lah. Boleh balik buat catatan di rumah. Hak ingat-ingat catat di rumah. Ataupun boleh mengikuti kembali. Hak melalui FB Money FM. Boleh tengok kembalilah. Dan nak buat catatan macam mana. Petang-petang ni balik kerja. Sedang memandu contohnya. Ada orang yang dia dengar radio. Bukanlah ketika memandu. Tapi bukan duduk di rumah. Ada yang ketika memancing pun ada. Tak tahulah ketika memancing ada peng, ada kertas, tak tahulah. Ada yang seumpama tu. Jadi syok. Syok ketika sedang berwuduk, syok ketika sedang solat ni, dia kena pecah dua. Yang pertama, syok sama ada rukun tu buat ke belum. Macam tadilah. Kepala sapu ke belum. Tangan basuh ke belum. Dia gitu.
Syok sama ada kepala sapu ataupun belum. Syok tangan sampai ke siku basuh ataupun belum. Lepas tu saya sambil-sambil lah. Saya sambil-sambil kalau gi bak wuduk. Gi bak solat. Sambil-sambil. Jadi saya nak fokus pada satu rukun solat ni. Rukun Fatihah. Rukun Fatihah. Itu mudah. Lepas tu rukun lain samalah. Tapi saya nak fokus pada rukun Fatihah. Sebab tertib solat, Fatihah kena sempurna, barulah berpindah kepada rukun rokok, rukun i'tidal, rukun sujud. Selepas daripada selesai Fatihah, itu tertib solat. Ada ni, tertib solat. Jadi, kita nak pergi kepada syok solat ni, syok rukun solat ni, syok pada persoalan Fatihah. Salah satu rukun solat. Jadi, yang pertamanya, ketika sedang wuduk, sedang solat, syok, rukun tu buat ke belum? Kepala sapu ke belum? Tangan sampai ke siku basuh ke belum? Wuduk, basuh tangan, sampai ke siku, pasti dia buat. Pasti dia basuh. Tapi dia syok kepada kesempurnaan. Dia syok kepada kesempurnaan. Syok pada kamal, syok kepada kesempurnaan. Syok pada kesempurnaan macam mana? Basuh tangan tadi tu sapa ke siku ke tidak? Itu satu perkara yang lain. Kalau pergi pada Fatihah pula, Fatihah memang pasti baca, yakin baca. Tetapi ayat Fatihah sebelum tu, huruf tu sebut ke tidak, tasydid tu ada ke tidak. Faham tak ni? Fatihah memang yakin dibaca. Tetapi timbul syoknya, Fatihah baca tu huruf cukup ke tidak, tasydid cukup ke tidak. Ketika berwuduk, nak sapu kepala basuh kaki, tangan memang pasti basuh. Tapi tangan tadi cepat basuh. Rata ke tidak tangan, sampai ke siku tidak basuh tangan, atau syok dia panggil. Ini baru tajuk ni, baru ini permulaan bicara ni. Barulah kita nak pergi kepada apa hukum yang syok ketika berwuduk, selepas selesai berwuduk. Syok ketika berwuduk, sama ada rukun tu buat ke tak buat, ataupun rukun tu buat sempurna ke tak sempurna. Kita akan satu-satu kita bicara. Sama juga dengan persoalan syok ketika solat, syok dalam solat, syok selepas solat beri salam siap-siap dah. Syok dalam solat ni, Fatihah baca ke tak baca. Yang kedua, Fatihah memang baca, tapi baca tu sempurna ke tidak. Dia gitu. Kemudian saya akan balik satu-satu. Sebab itulah seeloknya kena ada catatan. Kalau tak ada catatan ni, kita dengar terawang-awang. Jadi tak sempat nak turut nanti. Tapi tak apalah, ada live FB, boleh ulangi dengar kembali. Tapi saya dah wuduk dahulu. Ketika sedang berwuduk, tak selesai lagi berwuduk, timbul syok kepala sapu ke tidak. Timbul syok ataupun tangan basuh ke tidak. Tangan basuh ke tidak. Belum selesai berwuduk. Sebelum basuh kaki, sedang membasuh sebelah kaki contohnya, mari syok. Kepala sapu ke tidak. Contoh tadilah dia berwuduk selepas selesai mandi. Jadi kepala sapu ke tidak. Hukumnya kepala belum sapu. Ada ni? Hukumnya kepala belum sapu. Lepas tu macam mana? Kaki yang sedang basuh tu stop, berhenti. Undur balik kepada sapu kepala. Sebab bila kepala hukumnya belum disapu, sedang basuh kaki, tak jadi basuh kaki tu. Sebab mana tertib wuduknya? Tertib wuduk basuh kaki selepas sapu kepala. Sekarang bila syok
kepala sapu ke tidak, hukumnya kepala belum sapu. Jadi kalau basuh kaki pun tak iktibar, tak kira, tak pakai. Sebab kepala tak ada lagi, kepala hukumnya belum sapu. Jadi kalau basuh kaki pun tak jadi sebab tidak mengikuti tertib wuduk. Sebab itulah kata bicara syok ni ketika membicarakan rukun tertib. Jadi apabila dia sedang basuh kaki belum selesai, timbul syok di hati, kepala belum sapu. Kepala belum sapu. Jadi dia wajib kena undur kembali. Dia wajib kena undur kembali. Dia kena berhenti basuh kaki. Dia kena sapu kepala semula. Barulah sambung balik basuh kaki. Dia sedang membasuh kaki. Dia syok tangan basuh ke tidak. Dia syok tangan basuh ke tidak. Dia kena berhenti kembali. Dia kena berhenti kembali basuh kaki tu. Dia kena undur kembali kepada basuh tangan, sapu kepala semula. Walaupun tadi kepala dibuat dah, sapu dah kepala, tapi tak jadi sebab tangan hukumnya belum dibasuh sebab dia timbul syok. Dia sedang basuh kaki, timbul syok di hati, tangan basuh ataupun belum. Maka hukum pekohnya kembali kepada asal. Basuh tangan dengan belumlah basuh tangan. Basuh tangan tu hak kemudian. Jadi balik pada asal, tangan belum dibasuh. Tangan belum dibasuh. Sedang basuh kaki ni, berhenti basuh kaki tu. Sebab apa? Bila tangan belum dibasuh, sapu kepala sebelum. Sedang basuh kaki, tak jadi sebab tangan tak ada. Belum lagi dihukumkan membasuh tangan. Berhenti basuh kaki. Undur balik kepada basuh tangan. Sudah basuh tangan, sapu kepala semula. Barulah basuh kaki balik. Gitu. Ini syok sebelum selesai berwuduk. Basuh kaki siap-siap dah. Nak berdoa ni, nak berdoa selepas selesai berwuduk. Marilah syok di hati, kepala sapu ke tidak, tangan basuh ke tidak. Syok selepas selesai berwuduk, sidang pendengar, syok tu tidak memberi kesan. Tak diambil layang. Tak sudah ambil kira. Kepala sapu ke tidak ni, tak sudah pedulilah. 50-50 ni. Berat juga ni sebelah kata kepala tak sapu. 50% lagi kemungkinan sapu dah. Dan ni sudah dah siap dah. Basuh kaki habis dah. Nak berdoa dah. Baru timbul syok. Wuduk sesat timbul syok. Rukun wuduk di tengah tu. Maka syok tadi tidak berkesan. Tak seduk pedulilah. Baca doa wuduk, keluar bilik mandi. Jangan duduk layang ke syok tu. Sebab tak berkesan dah. Sebab timbul syok selepas selesai berwuduk. Itu sidang pendengar. Sama juga dengan kalau solat. Beri salam siap-siap dah. Syok di hati. Rukun rokok buat ke tidak ke, rukun sujud buat ke tidak ke, Fatihah baca ke tidak, tak kira lah. Tapi beri salam dah. Maka syok tersebut tidak berkesan. Sebab sudah dah solat. Jangan duk fikir tu. Ni syok ni. Kalau pasti, itu bicara lain. Beri salam dah. Allah sebelum sujud, sebelum tasyahud akhir, sujud sekali contohnya. Sudah salam dah sekalipun. Itu pasti rukun solat ditinggalkan. Itu berkesan. Itu macam mana hukumnya? Itu kita akan cerita balik. Ni. Habak solat kita akan cerita balik. Walaupun sudah beri salam. Sebab itu bukan syok. Itu pasti. Beri salam dah. Tiba-tiba dimaklumi oleh orang ramai. Kamu sembahyang apa gitu? Rakaat tak cukup. Contohnya. Yang mana orang yang cerita tu, kita mempercayai cerita dia. Dia takkan main ke kita. Dia kata kamu sembahyang apa? Tak cukup rakaat. Jadi marilah kepastian di hati dia. Rakaat tak cukup. Walaupun sudah salat, itu berkesan sebab itu bukan syok.
Yang saya bicarakan ni syok sedang pendengar. Syok. Bukan pasti, bukan yakin, bukan zon ni. Kita bicara syok. Sambil-sambil saya tengok jam. Sebab pembicaraan kita ni agak panjang. Nak berhenti tu tak boleh nak berhenti di tengah jalan gitu. Walaupun tak selesai pun minggu depan kena sambung balik. Tapi nak berhenti tu kena berhenti stesen molek. Kemudian berhenti ni awal sedikit lah. Sebab sekarang waktu maghrib masa lagi awal. 6.52 masa lagi awal. Jadi saya kena berhenti awal sedikit lah. Mungkin dalam 6.45 minit. Ada dalam 10 minit lagi. Jadi solat pun nanti mungkin akan jadi panjang lah juga. Bila sentuh bab syok ketika solat. Jadi sekarang ni syok selepas selesai wuduk. Kepala sapu ke tidak. Tangan basuh ke tidak. Waktu tidak berkesan. Jangan duk pedulilah tu. Waktu tak berkesan. Kemudian kita balik semula. Syok ketika sedang berwuduk. Tetapi bukan kata syok sebab contoh bertangan lah. Bukan kata syok tangan basuh ke tidak. Tangan memang basuh dah. Kita sapu kepala dah sekarang ni. Nak basuh kaki dah. Tangan memang pasti basuh. Tapi basuh tangan tadi tu rata tak sampai ke siku. Dipanggil apa ni? Disyok kepada kesempurnaan rukun. Syok kepada kesempurnaan rukun. Makna tangan basuh. Tapi rata ke tak basuh tangan? Sekarang ni bukan sedang basuh tangan. Sapu kepala dah. Nak mula basuh kaki dah. Timbul syok. Tangan basuh iyalah. Tapi rata ke tidak? Walaupun syok tu ketika sedang berwuduk, tetapi syok hanya pada kesempurnaan satu-satu rukun, syok itu pun tidak memberi kesan. Jangan duk pedulilah. Ni syok ni kalau memang terang-terang nampak tangan siku tak rata air, sebab dia berwuduk ni bukan selepas sudah mandi. Tu bukan syok, tu pasti. Sedang basuh kaki selepas selesai berwuduk pun kalau pasti siku tak rata, dia wajib kena sambung balik basuh tangan sampai ke siku. Dia kena sapu kepala semula, dia kena basuh kaki semula. Tu pasti yakin tu cerita lain sedang berang ini syok. Jadi dia sapu kepala, dia nak mula basuh kaki, timbul syok di hati dia. Tangan memang basuh, tapi basuh rata ke tidak, syok yang seumpama tu walaupun belum selesai berwuduk, syok begitu tidak memberi kesan. Tak memberi kesan. Kenapa tak memberi kesan? Sudah mendengar. Teruskan mengikut tertib wuduk sampai ke selesai basuh kaki. Terus berdoa, keluar daripada bilik mandi. Adapun kalau dia sedang membasuh tangan belum selesai, timbul syok. Tangan tu tak kena air di siku, dia wajiblah kena sampaikan kembali air kepada siku sebab dia masih lagi berada di tertib wuduk sedang membasuh tangan. Tiba-tiba mai syok di hati, siku rata ke tidak, tu wajiblah kena perhatikan. Dia gitu. Sama juga sidang pendengar, lagi pada contoh solat. Tapi mungkin syok wuduk dengan syok ketika solat ni, tambahan pula kalau saya sebut tadi, syok ketika membaca Fatihah ni ni akan jadi panjang pembicaraan juga jadinya. Sekarang dalam solat, belum selesai solat, selesai dah membaca Fatihah, selesailah, kira-kira nak berpindah pada rokok dah. Ada ni. Nak pindah pada rokok dah. Tiba-tiba mari syok di hati. Fatihah tadi tu baca ke tidak? Saya kata Fatihah tu selesai dah baca. Dia begitulah. Dekat nak rokok ni, kira-kira Fatihah baca lah. Tiba-tiba mari syok di hati. Nak rokok dah ni. Tak kira lah. Orang sembahyang ni imam. Orang sembahyang ni makmum. Orang sembahyang ni seorang diri sekalipun.
Dok rokok lagi ni. Mari syok. Tadi Fatihah baca ke tidak? Contohlah kita kata makmum. Tu imam baca surah panjang. Baca surah sajadah pagi Jumaat contohnya. Baca surah dahari rakaat kedua pagi Jumaat contohnya. Jadi berdiri lama dengan tu imam. Berdiri lama dengan tu imam. Imam nak rokok dekat-dekat hujung surah sajadah. Imam rokok contohnya. Tiba-tiba kita makmum ni, aku ni Fatihah baca ke tidak? Pada ni. Fatihah ni baca ke tidak? Tak kira lah. Imam hujung surah sajadah ke? Imam takbir pada rokok ke? Tak kira. Tiba-tiba makmum ni, mari syok di hati dia. Sebab lama berdiri ni, kalau baca Fatihah dah pun, lama sangat dah berdirinya sebab imam baca surah panjang. Imam rokok. Maka makmum pun timbul syok. Fatihah baca ke belum? Hukum pekohnya belum dibaca. Maka makmum tadi, walaupun imam sudah rokok, tetapi makmum belum lagi rokok, maka makmum wajib kena membaca Fatihah. Sebab bila syok, Fatihah baca ataupun belum, hukum pekohnya belum baca. Bila imam, makmum ni makmum yang muafiq, bukan masbuk, Fatihah tidak ditanggung oleh imam, maka makmum ni wajib memulai membaca Fatihah. Imam hujung surah dah ni, tak kira. Imam rokok dah, tak kira. Makmum tadi tetap wajib kena membaca Fatihah. Imam rokok, imam tidak ni. Ini masalah muafiq yang syok, dimaafkan ketinggalan daripada imam 3 rukun yang panjang. Dia gitu. Ni. Imam rokok dah. Makmum pun rokok dah. Imam iktidal, makmum pun iktidal. Dalam rokok tu, tiba-tiba makmum ni syok. Dalam berdiri tadi, Fatihah baca ke belum? Hukumnya Fatihah belum dibaca. Tetapi makmum tak boleh nak undur balik dah kepada Fatihah, kepada berdiri untuk baca Fatihah. Sebab makmum sudah mengikuti imam dalam rokok, dalam iktidal contohnya. Lepas tu macam mana apabila makmum tak ada syok, Fatihah baca ke belum? Hukumnya belum baca Fatihah. Dah kalau belum baca Fatihah, macam mana rakaat tu? Rakaat tu tidak dikira. Imam naik rakaat kedua, makmum naik rakaat kedua, tapi sebenarnya makmum kembali rakaat pertama semula. Rakaat pertama makmum ikut imam tadi tak dikira sebab Fatihah tidak ada. Kenapa Fatihah tidak ada? Kerana dia syok Fatihah baca ke belum. Tapi lepas daripada imam rokok, makmum rokok dah. Jadi makmum tak boleh undur kembali membaca Fatihah sebab dia rokok dah. Tapi rakaat tu tidak dikira sebab tidak ada satu rukun solat, iaitu membaca pada rakaat pertama. Dengan bahawa imam tasyahud akhir memberi salam, makmum tadi wajib kena berdiri kembali tambah satu rakaat, walaupun makmum tu tapi tiarang bersama imam, walaupun makmum tu tuk bila belakang tu imam sekalipun, imam beri salam, dia bangun tambah satu rakaat tuk bila belakang tu imam. Sebab apa? Sebab satu rakaat dia tidak dikira sebab dia syok Fatihah baca ke tidak, tapi makmum masa tu sudah rokok bersama imam, sudah iktidal bersama imam. Ni syok ketika solat, satu rukun tu dibuat ataupun tidak. Masa pun dekat-dekat dah ni sidang pendengar. Ni macam nak tergantung sedikit ni. Macam nak tergantung sedikit. Tapi minggu depan insya-Allah saya akan undur kembali pembicaraan ni. Minggu depan saya akan undur kembali. Cuma seperti macam tengah sikit lah ni, tengah sikit. Tapi nak macam mana dah, sebab maghrib kita agak awal. Jadi mungkinlah saya terpaksa kena tangguh setakat ni dahulu untuk minggu ini. Tapi insyaAllah untuk minggu hadapan saya akan undur kembali pembicaraan berkaitan dengan syok. Persoalan wuduk saya tambah dengan syok persoalan solat, sebab hukumnya sama,
pembicaraannya sama. Pembicaraan syok ni ketika membicarakan rukun wudu yang ke-6 tertib, dan juga syok ni dalam kitab biasa membicarakan ketika membicarakan rukun tertib solat yang ke-13. Jadi syok pada wudu, syok pada solat ni dihukum dia sama. Jadi sebab itulah saya selain daripada bicara wudu tajuk asal, saya selit juga dengan pembicaraan syok ketika solat. Jadi insya-Allah untuk pembicaraan syok ni saya akan sambung serta saya ulang kembali tajuk-tajuk kasar yang saya sudah bicara untuk minggu ni, untuk sambungan minggu hadapan berkaitan dengan syok ketika berwuduk dan ditambah pula dengan syok ketika bersolat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.